Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Alhamdulillah, segala puji dan juga rasa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya lah maka saya diberi kesempatan bagi mengumumkan analisis keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2014 bagi negeri Kedah. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada semua guru dan ibu bapa yang telah pun memberi bimbingan dan juga tunjuk ajar serta sokongan yang tidak terhingga nilainya sehingga persediaan kepada calon untuk menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2014 sempurna dijalankan dengan cemerlang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, calon boleh mendapatkan keputusan mereka di sekolah masing-masing mulai jam 10 pagi ini, dan keputusan calon-calon persendirian akan dihantar melalui pos oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Calon juga boleh menyemak keputusan melalui sistem pesanan ringkas MySISMS dan melayari portal lembaga peperiksaan di alamat www.moi.gov.my/lp. Waris dibenarkan mengambil keputusan di sekolah berkenaan sekiranya calon tidak dapat mengambil sendiri keputusan peperiksaan mereka. Maklumat am SPM Negeri Kedah 2014. Seramai 31,637 calon telah pun mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2014 berbanding 32,881 calon pada tahun 2013, iaitu penurunan sebanyak 3.78%. Pecahan kategori yang mendaftar adalah seperti berikut. Kategori calon Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, bilangan calon bagi tahun 2014 ialah 31,637 calon atau 86.63%, berbanding pada tahun 2013 32,881 calon atau 86.73%. Kedua calon MRSM ataupun Maktab Rendah Sains Mara dan juga Sekolah Perantis Tentera, bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM ialah 1,038 calon atau 2.84%, berbanding pada tahun 2013 960 calon atau 2.53%. Ketiga, calon Sekolah Menengah Agama Negeri, seramai 826 calon bagi tahun 2014 atau 2.26%, manakala tahun 2013 771 orang calon atau 2.03%. Keempat, calon Sekolah Menengah Agama Rakyat, seramai 1,017 orang calon atau 2.78% menduduki peperiksaan bagi tahun 2014 berbanding pada tahun 2013 981 calon atau 2.59%. Kelima, calon sekolah swasta. Calon sekolah swasta bagi tahun 2014 ialah 327 calon berbanding 327 calon atau 0.89%, berbanding bagi tahun 2013 330 calon atau 0.87%. Keenam, calon persendirian, seramai 1,678 calon persendirian bagi tahun 2014 atau 4.59%, berbanding seramai 1,991 calon bagi tahun 2013 atau 5.27%. Jadi jumlah keseluruhan bilangan calon
di negeri Kedah bagi tahun 2014 ialah 36,521 calon, iaitu 100%, berbanding dengan tahun 2013 37,914 calon, iaitu 100%. Ini bermakna bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM di negeri Kedah adalah berkurang bagi tahun 2014 berbanding dengan tahun 2013. Peperiksaan bertulis SPM 2014 telah pun dijalankan pada 3 November hingga 3 Disember 2014. Sejumlah 92 mata pelajaran telah pun ditawarkan. Sebanyak 280 pusat peperiksaan telah didaftar dan beroperasi. Seramai 2,117 petugas telah pun dilantik untuk mengendalikan peperiksaan tersebut. Berikut adalah pelaporan keputusan SPM 2014 bagi negeri Kedah. Keputusan SPM dilaporkan berdasarkan pencapaian calon dan prestasi mata pelajaran. Pencapaian calon adalah merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pembelajaran di sekolah dalam kesemua mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian calon di seluruh negara ialah Grade Purata Nasional ataupun GPN. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon adalah lebih baik. Prestasi mata pelajaran pula merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai yang diukur dalam setiap mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan prestasi mata pelajaran ialah Grade Purata Mata Pelajaran atau GPMP. Nilai GPMP yang lebih kecil menunjukkan prestasi mata pelajaran yang lebih baik. Pencapaian calon SPM 2014. Saya ingin memaklumkan bahawa pada keseluruhannya pencapaian calon pada tahun 2014 adalah memuaskan berdasarkan kepada indeks GPN. Pencapaian keseluruhan calon SPM 2014 sedikit menurun dengan GPN 5.19 berbanding 5.04 mata pada tahun 2013, iaitu penurunan sebanyak 0.15 mata. Grade Purata Nasional atau GPN bagi nasional adalah 5.17. Pencapaian calon cemerlang. Seramai 484 atau 1.56% calon sekolah KPM telah berjaya memperolehi semua grade A ataupun cemerlang bagi semua mata pelajaran yang diduduki berbanding 662 atau 2.04 calon pada tahun 2013, iaitu penurunan sebanyak 178 calon atau 0.48. Ini juga adalah kerana bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2014 di negeri Kedah adalah berkurang daripada bilangan calon yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2013. Perbandingan bilangan calon memperolehi semua grade A bagi mata pelajaran bernilai tinggi. Bahasa Melayu. Pada tahun 2014, 9,278 mendapat grade A, manakala pada tahun 2013, 9,804 orang. Bahasa Inggeris. Yang pertama tadi bahasa Melayu. Sekarang bahasa Inggeris. Seramai 2,786 mendapat grade A pada tahun 2014 berbanding
3,148 mendapat grade A pada tahun 2013. Pendidikan Islam, seramai 5,852 calon mendapat grade A berbanding 5,736 pada tahun 2013. Pendidikan moral, seramai 1,808 orang calon mendapat grade A pada tahun 2014 berbanding 2,176 mendapat grade A pada tahun 2013. Sejarah, seramai 7,526 mendapat grade A 2014 berbanding 8,857 mendapat grade A 2013. Matematik, seramai 7,406 orang mendapat grade A 2014 berbanding 8,460 2013. Sains, seramai 4,272 mendapat grade A 2014 berbanding 5,135 mendapat grade A 2013. Matematik tambahan, seramai 1,723 mendapat grade A 2014 berbanding 2,289 mendapat grade A 2013. Prinsip akaun, seramai 2,017 orang mendapat grade A 2014 berbanding 6,244 mendapat grade A 2013. Fizik, seramai 1,400 seorang mendapat grade A 2014 berbanding 1,935 2013. Kimia, seramai 1,663 mendapat grade A 2014 berbanding 1,718 orang calon mendapat grade A 2013. Dan biologi, seramai 1,529 calon mendapat grade A 2014 dan pada tahun 2013 1,471. Seramai 11 calon di negeri Kedah berjaya memperolehi grade A tambah atau A plus atau cemerlang tertinggi bagi semua mata pelajaran yang diduduki. Berikut adalah senarai calon yang mendapat semua mata pelajaran A tambah atau A plus untuk semua mata pelajaran yang diambil. Pertama, Ui Ziyan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kiat Hua yang mendapat 12 A tambah. Kedua, Neo Yi Siang daripada Kolej Sultan Abdul Hamid yang mendapat 11 A tambah. Ketiga, Wan Nur Aqilah Izati binti Wan Muhammad Roshidi, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah yang mendapat 11 A tambah. Keempat, Tam Ziqing, Sekolah Menengah Kebangsaan Kiat Hua yang mendapat 11 A tambah. Kelima, Li Sui Ying, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chiu Min mendapat 10 A tambah. Keenam, Siti Aisyah binti Muhammad Asri, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma yang mendapat 10 A tambah. Ketujuh, Hanusha anak perempuan Durgana Naudu, Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Fazavera mendapat 10 A tambah. Kelapan, Yap Li Hui, Sekolah Menengah Kebangsaan Kiat Hua yang mendapat 10 A tambah. Kesembilan, Muhammad Amir Luqman bin Noridan, Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu yang mendapat 9 A tambah. Ke-10, Muhammad Farhan bin Romli, Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa yang mendapat 9 A tambah. Dan yang ke-11, Muhammad Izzat bin Nasaruddin
Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim yang mendapat 9A tambah. Untuk makluman, terdapat 13 buah sekolah yang mendapat grade purata di bawah daripada 3 mata. Sekolah tersebut adalah: pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma yang bilangan calon mendaftar adalah 151 orang. Bilangan calon yang mendapat cemerlang adalah 19 orang, 12.58%. GPS adalah 2.15. Kedua, Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Bilangan calon yang mendaftar adalah 192 orang. Calon cemerlang iaitu mendapat semua A adalah 32 orang atau 16.67%. GPS 2.34. Ketiga, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah. Bilangan calon yang mendaftar adalah 306 orang. Bilangan calon cemerlang yang mendapat semua A adalah 45 orang, iaitu 14.71%. Manakala GPS adalah 2.40. Keempat, Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Bilangan calon yang mendaftar adalah 151 orang. Bilangan calon cemerlang adalah 15 orang atau 9.93%. GPS adalah 2.41. Kelima, Sekolah Menengah Kebangsaan Sin-Min, Sungai Petani. Bilangan calon yang mendaftar adalah 418 orang. Bilangan calon cemerlang adalah 60 orang dan juga GPS adalah 2.41. Keenam, SBPI Kubang Pasu. Sekolah Asrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Bilangan calon adalah 140 orang dan bilangan yang mendapat bilangan calon yang cemerlang adalah 13 orang atau 9.29%. GPS adalah 2.42. Ketujuh, Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani. Bilangan calon yang mendaftar adalah 170 orang. Bilangan yang cemerlang adalah 10 orang, iaitu 5.88%. GPS ialah 2.53. Ke-8, Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Bilangan calon yang mendaftar adalah 134 orang. Calon cemerlang adalah 11 orang atau 8.21. Iaitu GPS adalah 2.55. Ke-9, Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim. Bilangan calon yang mendaftar adalah 227. Bilangan calon yang mendapat semua A ataupun calon cemerlang adalah 38 orang. GPS adalah 2.57. Ke-10, Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Bilangan calon yang mendaftar adalah 249 orang. Bilangan calon yang cemerlang ialah 17 orang atau 6.83%. GPS adalah 2.76. Ke-11, Kolej Sultan Abdul Hamid. Bilangan calon yang mendaftar adalah 168 orang. Bilangan calon yang mendapat semua A adalah 19 orang atau 11.31. GPS adalah 2.78. Ke-12, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Bilangan calon yang mendaftar adalah 177 orang. Bilangan calon cemerlang adalah 6 orang atau 3.39%. GPS 2.86.
Dan yang ke-13, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan. Bilangan calon yang mendaftar adalah 156 orang. Bilangan yang cemerlang adalah 9 orang atau 5.81, GPS 2.93. Berikut adalah pencapaian calon mengikut lokasi. Berdasarkan GPN, pencapaian calon bandar menurun sebanyak 0.04 mata, iaitu daripada 5.11 mata ke tahun 2013 kepada 5.15 mata pada tahun 2014. Pencapaian calon luar bandar pula meningkat sebanyak 0.18 mata, iaitu daripada 5.73 mata kepada 5.5 mata pada tahun 2014. Seperti yang kita maklum, GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon lebih baik. Perbandingan pencapaian calon bandar dengan luar bandar mengikut GPN. Pada tahun 2013, calon bandar GPN-nya adalah 5.11, manakala calon luar bandar adalah 5.73. Bermakna pada tahun 2013, jurang antara bandar dengan luar bandar adalah 0.62 mata. Pada tahun 2014 pula, calon bandar GPN-nya adalah 5.15, manakala calon luar bandar 5.55. Jadi jurang antara bandar dan luar bandar bagi tahun 2014 adalah 0.4. Ini bermakna jurang pencapaian calon bandar dan luar bandar di negeri Kedah adalah semakin mengecil bagi tahun 2014. Prestasi mata pelajaran. Dalam SPM 2014, prestasi pencapaian grade purata mata pelajaran GPMP bagi semua 7 mata pelajaran teras telah pun meningkat, iaitu Bahasa Melayu 0.22 mata peningkatannya. Bahasa Inggeris peningkatannya 0.08 mata. Pendidikan Islam 0.29 mata. Pendidikan moral 0.30 mata. Sejarah 0.82 mata. Matematik 0.28 mata dan sains 0.27 mata. Pensijilan SPM. Mulai tahun 2013, selain mata pelajaran Bahasa Melayu, mata pelajaran sejarah juga dijadikan sebagai mata pelajaran wajib lulus untuk calon layak mendapat sijil SPM. Sejumlah 26,188 atau 84.14 calon KPM telah pun menduduki dan mendapat sijil berbanding 27,360 atau 84.50% calon pada 2013. Rumusan. Sebagai kesimpulan, analisis keputusan SPM 2014 di negeri Kedah menunjukkan peningkatan pencapaian keseluruhan calon luar bandar. Peperiksaan SPM merupakan satu sistem pentaksiran pendidikan yang mantap dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Maklumat yang terdapat dalam analisis keputusan ini dapat digunakan
oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk meningkatkan juga usaha-usaha penambahbaikan pendidikan negara bagi melahirkan insan yang holistik seperti dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013-2025. Insya-Allah, warga pendidik di negeri Kedah akan bekerja dengan lebih dedikasi dan cemerlang. Sebab saya percaya kerja dalam satu pasukan secara luar biasa akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Penghargaan. Di kesempatan ini, saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga warga pejabat pendidikan daerah ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan pertama sekali kepada semua waris ataupun ibu bapa yang telah pun melahirkan anak-anak yang sangat bererti kepada negara. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah pun mematuhi semua program-program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri. Kedua, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua guru dan juga pihak pentadbir sekolah yang telah pun menyambut seruan daripada Jabatan Pendidikan, khasnya daripada pengarah, untuk mendidik semua anak-anak yang menduduki SPM ini dengan penuh rasa kasih sayang seperti anak sendiri. Dan pada hari ini, kita telah pun mendapat hasil yang telah kita impi-impikan dan kita bersyukur dengan apa yang kita perolehi pada hari ini. Ketiga, terima kasih yang tidak terhingga kepada pentadbir sekolah dan masyarakat yang telah pun menunjukkan minat serta keprihatinan dan memberi sumbangan yang berterusan terhadap pendidikan negara di peringkat sekolah. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi tahniah kepada calon-calon anak-anak saya yang telah pun berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun 2014. Saya sentiasa berdoa agar mereka dapat meneruskan budaya kecemerlangan ini dalam hidup mereka di masa yang akan datang. Semoga satu waktu nanti mereka dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat serta ke arah pembangunan negara. Dan mereka sentiasa mesti menyadari bahawa mereka adalah harta negara yang sangat bernilai. Kepada calon yang belum berjaya pada kali ini, anggaplah belum berjaya itu sebagai cabaran dan peluang untuk mencipta kejayaan di kesempatan yang lain. Insya-Allah, Allah menyediakan kesempatan yang berganda-ganda di merata-rata, dan silalah terokai dan carilah peluang-peluang yang disediakan oleh negara. Saya juga menghargai usaha pihak media. Terima kasih kepada pihak media yang sentiasa memainkan peranan serta memberi kerjasama kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia dalam meningkatkan pencapaian pendidikan murid-murid di Malaysia. Sesungguhnya kita tidak dapat nafikan bahawa sumbangan pihak media terhadap pendidikan negeri dan juga negara tidak dapat dinafikan dan juga amat diperlukan oleh negara untuk membentuk generasi yang seimbang dan berdaya saing. Akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada warga daripada Jabatan Pendidikan Negeri, anak-anak buah saya dan juga anak-anak buah saya di sektor penilaian dan peperiksaan, terutamanya Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan yang akan bersara pada hari ini.
sampai ke akhir perkhidmatan masih lagi. Untuk makluman semua, Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan bertugas sehingga ke jam-jam yang terakhir pada petang ini. Dan terima kasih kepada semua petugas peperiksaan yang terlibat dalam mengurus dan mengendalikan peperiksaan SPM 2014 dengan penuh dedikasi dan integriti. Semoga pengurusan peperiksaan yang cemerlang ini akan berterusan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim di atas apa perkataan tadi. Ada soal di dalam press? Untuk makluman, kita juga menghadapi masalah, bukan masalah lah, kita ada kekurangan bilangan calon, iaitu pada tahun 2013 kita bilangan calon yang menduduki peperiksaan adalah 37,914 orang. Bilangan bagi tahun 2014 adalah 36,521. Jadi kan penurunan itu, penurunan bilangan, tetapi keputusan yang tadi soalannya tadi macam mana? Penurunan ya, maksudnya untuk makluman di peringkat nasional pun menurun. Jadi kita akan teliti apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepada penurunan inilah. Sebenarnya apabila saya perhatikan, dia bukanlah hasil daripada kesan kurangnya guru ataupun murid ataupun waris kita bekerja, tetapi ada faktor-faktor yang pada tahun ini insya-Allah kalau faktor-faktor itu berjaya kita atasi, penurunan itu akan boleh diatasi. Ya, saya amat yakin. Sebab bila peringkat nasional itu bersama-sama dengan kita turun, dia mesti ada sesuatu common factor. Ya, insya-Allah. Kita akan cuba nanti. Yang negeri. Hari ini apa yang saya katakan ini adalah semua untuk peringkat negeri. Kecuali awal tu yang saya maklum umum lah. Yang lain semua negeri. Semua kita sebut ini adalah negeri. Ya, yang negeri. Kita tak boleh kata sebab apabila kita nak kira JPN itu, kita kira seluruh Kedah. Jadi kan bila kira seluruh Kedah, tiap-tiap sekolah itu menyumbang ke arah naik turun tu semua. Jadi kita tidak bolehlah buat satu conclusion ataupun kesimpulan kata penurunan di bandar tu menyebabkan penurunan keseluruhan, tak boleh. Sebab ada juga sekolah di bandar walaupun di bandar tu turun, tapi ada sekolah di bandar naik pun ada. Jadi sumbangan itu sebenarnya sumbangan keseluruhan daripada sekolah itu. Ya, yang tadi kita ada. Ya. Dashboard Kita pun tak tahu, nasional tu belum umum tadi pukul 9 diumumkan. Jadi maknanya nanti pemberita boleh dapatkan nanti daripada KPM. Ya, kita hanya ada yang Kedah sajalah. Ya, untuk makluman semua kita yang ada di sini, Kedah sedang bekerja keras. Semua kita tim di Kedah sedang bekerja keras dengan cara kita yang tersendiri, daripada nasihat daripada KPM, daripada KPPM, daripada semua ketua-ketua kita yang ada di kementerian.
KSU, KPPM dan semuanya, kita sedang bekerja keras ke arah meningkatkan prestasi negeri Kedah. Dan setiap warga pendidik di negeri Kedah dengan dibantu oleh waris sedang bekerja ke arah itu. Semua program-program sedang disusun atur, termasuklah program yang disediakan oleh kementerian, iaitu program DTP, iaitu yang ada di dalam PPPM itu, DTP ya. Transformation program. Ya, District Transformation Program itu kita memang patuhi teliti betul-betul satu persatu. Dan sekarang ini kita sedang bergerak ke arah turun padang. Kita ke arah turun padang, pegawai di jabatan, pegawai di PPD, pengetua, semua akan turun padang. Kita akan turun macam esok dan lusa pun pengarah akan turun ke daerah lah. Kita akan sentiasa bergerak. Kita akan pastikan bahawa jiwa-jiwa pendidik itu terpanggil bersama-sama untuk ke arah kecemerlangan, insya-Allah. Dan saya pun akan bertemu nanti dengan semua YDP PIBG dan juga setiausaha PIBG untuk menyatakan hasrat daripada pengarah, hasrat daripada kementerian kepada wakil daripada PIBG, supaya di samping guru, PIBG menyambut usaha daripada jabatan ini, insya-Allah. Untuk STPM, hak ni yang kita syok nak tulis lah. Yang ni yang kita seronok, yang STPM pun cemerlang juga. Kalau SPM cemerlang, STP pun cemerlang. Jadi hak ni lah yang nak minta tulis tu. Untuk makluman, ya, sikit saja. Saya nak maklum kepada media. Kemarin kita sikit informasi tentang keputusan SPM 2014 STPM yang diumumkan kemarin. Kedah berada, untuk makluman, yang SPM tidak ada diberitahu kedudukan, sebab tu saya tak boleh maklum apa. Tapi untuk kedudukan, Kedah berada di antara yang terbaik lah, iaitu dari segi grade purata PNGK. Kedah mendapat 2.71. Ya. Di bawah, yang pertama tu di bawah negeri Terengganu lah. Terengganu mendapat 2.73. Jadi Kedah mendapat yang nombor 2 lah dari segi PNGK itu. Kedudukan, kita tak mau kata kedudukan kot. Kita kata, ya, kita hanya kata kita berada 2.71 di bawah Terengganu lah. Yang mendapat terbaik adalah Terengganu 2.73. Kita betul lah 2.71. Kemudian PNGK sekolah GPS, maafkan cikgu. Bukan dia. Kita abang ni lah kot. 2 orang pelajar kot. 2 orang pelajar. Baik. 2 orang pelajar daripada luar bandar, iaitu Nurul Syafinas binti Ahmad Tarmizi, Sekolah Menengah Kebangsaan Labu Besar, dan Muhammad Rizwan bin Muhammad Yunus, Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Serai, adalah di antara beberapa orang pelajar terbaik Malaysia. Dia luar bandar, dua-dua ni. Kemudian sekolah yang mendapat lonjakan tertinggi, ada beberapa sekolah sebenarnya di Malaysia, ada beberapa sekolah, dan di Kedah ada 2 sekolah dimasukkan lonjakan tertinggi, iaitu Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Sinmin Sungai Petani dan Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Jadi kedua-dua sekolah ni bersama 2 pelajar tadi telah pun ke lembaga ke majlis peperiksaan menerima anugerah masing-masing. Silakan dirikan sekolah menengah kebangsaan dengan program depan.
Padang aku. Dia duduk sana. Seterusnya dipersilakan Indonesia dari Kolej Sultan Abdul Hamid dengan 11 besar. Nama-nama. Seterusnya dipersilakan Wan Nur Amilah Suzaki binti Wan Muhammad Rusdi, Sekolah Menengah Bangsa Agama Kedah, 11 IPA. Seterusnya dipersilakan Sang Yusuf dari Sekolah Menengah Pendidikan Ketbor, 11 IPA. Seterusnya dipersilakan Siti Aisyah binti Muhammad Asri, Sekolah Menengah Bangsa Sultan Asma, 10 IPA. Seterusnya dipersilakan Yang Li Hui dari Sekolah Menengah Bangsa Ketbor, 10 IPA.
Okey, sebut nama dia. New Isiang Jadi, dari College Sultan Abdul Hamid. Dapat 11 apa yang paling dia minat jadi? Subjek. biologi. Sebab minat nak buat yang ubat-ubat baru, lepas tu nak explore field ni. You minat medik lah. Tak, bukan medik, nak minat biotek. Untuk masa depan you nak jadi apa? Nak pergi bidang biotek tu lah. Nak jadi apa, tengok ada pekerjaan apa lagi. Family kerja apa? Bapa kerja foreman, lepas tu mak suri rumah. Foreman di mana? Foreman kat Jalan Langgar. Foreman apa? Foreman motosikal. Apa nama tu foreman atau kedai? Kimki Motor. Kedai sendiri. Lama dah? Lama, agak lama dah kot. Dah 20 tahun kot buat kat tu. Memang. You rasa you belajar macam mana? Cuma nak tumpukan perhatian. Lepas tu masa cikgu bagi kerja rumah kena siap. Lepas tu dekat-dekat exam tu kena rajin mengulang kaji. Lepas tu nak rehat secukupnya. You duduk asrama ke? Hostel lah? Duduk rumah sebab rumah dekat. Adik-beradik berapa orang? Seorang kakak. Ya, you yang apa? Yang bongsu. 2 orang saja? Ya. So ni lepas ni nak pergi mana? Lepas ni tengok scholarship mana nak apply dulu. Lepas tu baru pilih yang paling sesuai. Belum lagi sebab banyak scholarship yang perlukan result SPM. Tak apply lagi UPU, tak masuk lagi lah? UPU belum lagi. Sebab nak tengok result tu baru decide nak apply ke belum. Macam mana you kata you nak cipta ubat-ubat baru tu? Macam mana? Cabaran masa depan kan banyak. Yang tu jadilah sebab kan orang rasa tipikal nak medik semua tu guna ubat untuk treat people. Farmasi tu yalah dapat buat, tapi biotek ni rasa macam kurang lagi kat Malaysia. Lepas tu yang ada lagi untuk orang cacat kan, dapat ada kaki tangan palsu yang boleh berfungsi, bukan yang sekadar hiasan tu saja. Okey. Ya, terima kasih. Surprise lah. Ya. Okay, Minat farmasis. farmasi. Nanti nak jadi ahli farmasi lah. Ya, insyaAllah. Apa ni, macam mana cara belajar? First memang kena pay attention dalam kelas. Lepas dah pay attention tu, balik rumah tu dia macam kena revise balik lah supaya lekat dalam kepala tu. Ni mak bagi pengertian penuh kau? Ya. Apa ni anak berapa? Anak ke-3 daripada 4. Yang lain tu dia belajar di mana? Kakak tengah UiTM, abang dekat Maktab Ipoh. Dia orang pun mendorong kuat lah. Ya. Spend berapa masa? Berapa jam untuk Kalau macam weekdays tu sebab dekat sekolah dah sampai petang kan. So kalau weekend tu lah daripada pagi sampai tengah hari je lah. Tak nak lama sangat nanti stres kan. Tak. Gagal.
Sekali tu lah hampir gagal AdMed. Waktu form 4 ujian pertama. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. 8A. Ya. Sekarang ni dah mau ada mana-mana. Dah mohon matrik, dah mohon UPU pun dah isi dah. Memang ke arah farmasi dah. Ya. AdMed 67. Ya. Pihak sekolah kan beri program lah. Dia memang terima kasih. Ayah kerja apa ya? Cikgu. Sekolah Kolej tu. Oh, kolej ni. Tapi dah tukar ke SMK Tengah Piang. Nama perempuan? Saya Siti Habidah. Saya mengajar di SMK Sultanah Asma. Binti Omar. Saya umur 48 tahun. Terima kasih. Terima kasih ni. Sekejap. Saya dari SMJK Keat-Hua. You dapat berapa Saya dapat 12 A+. Macam mana cara you belajar tu? Rahsia you lah. Sebenarnya rahsia saya ialah meminta tunjuk ajar daripada guru-guru dan juga rakan-rakan. Sekiranya saya mendapati ada masalah dalam pelajaran saya akan minta tunjuk ajar daripada guru-guru saya. Berapa jam you ambil masa untuk belajar? Agaknya sehari 2 jam. Kira memang all out lah. Pokok you masuk apa ni? Pokok curriculum you masuk apa? Saya masuk pasukan St. John Ambulance dan saya menyertai persatuan matematik dan juga persatuan sains. You nak minta apa ni sekarang ni? You nak belajar sama belajar dalam bidang apa? Saya berharap saya dapat jurusan medicine, perubatan. Oh, you minat Saya berminat untuk menjadi seorang doktor. You macam ayah lah. You family you semua doktor ke? Ayah saya ialah seorang doktor dan ibu saya ialah seorang farmasis. Semua. Low A+. Sekolah mana? SMJK Keat-Hua. You nanti you akan minta di mana ni? Ini tak ada rancangan lagi sebab saya tak expect saya dapat keputusan ni. So kalau dapat bursary pergi ke college, kalau tak ada then mungkin ke form 6. You tak isi mana-mana lagi nak UPU? Tak. Cuma ada minta matrik saja, yang lain tak minta. Pasal kau masih susah hati? Sebab emak saya sekarang di hospital. Dia sakit apa? Tumor. Tumor mana? Brain tumor? Ovary. Treatment kat sana kat hospital? Hospital besar kerajaan. Bila lagi? Bila lagi dia masuk hospital? Sabtu sudah pergi ke hospital tapi tak admitted lagi. Dan ni Ahad admitted di hospital. Apa ni? Masa you exam hari tu dia belum tahu lagi lah dia sakit. Belum. Ni baru tahu lah. Tapi dapat elok ni result. Rasanya macam mana? Gembira dan harap emak saya akan sembuh. Itu surprise lah untuk dia. Ya. Ayah kerja apa? Saya tak ada bapa. Emak saya sudah bercerai dengan bapa saya sejak saya 2 tahun. Sekarang bapa di mana? Mungkin di Klang. Tapi saya tak pernah jumpa dia sejak 2 tahun. Maknanya siapa yang sara you adik-beradik kerja apa? Emak saya cikgu guru sekolah menengah. Dia mengajar di Tunku Abdul Aziz. Adik-beradik berapa? Seorang kakak kembar dan ada seorang abang. Dia sekolah mana? Abang saya sekarang melanjut pelajaran di Taiwan dan kakak saya di SMJK Keat-Hua. Sama dengan saya tingkatan
5 dapat result. Kembar ke? Kembar. Oh, you kembar. Mana seorang lagi? Tiket Hoa sekarang. Oh, tu Ya. You kembar. Adik nama apa? Kakak saya. Kakak. Siapa nama? Yap Li Eun. Dia dapat berapa? So sekarang dia tak message saya. Saya rasa dia mungkin kecewa kok. Kalau kecewa you nak nasihat apa kakak you? Dia berusaha lagi yo. Dia berusaha lagi. You katanya you aktif dalam Koko Apa yang you masuk? Saya ada marching band dan Persatuan Bahasa Cina. Marching band kami pada tahun 2013 kami pergi ke Thailand Marching Band Festival dapat silver. Dan pasal debate kita ada 5 competition yang penting dan dalam state kita dapat pertama dalam satu pertandingan dan satu ala parlimen debate ala parlimen bahasa Cina. Kami juga dapat Johan dan saya adalah pembahas terbaik. Dan kita mewakili Kedah ke peringkat kebangsaan dapat tempat ketiga. You minat apa? You nak jadi apa nanti? Saya nak jadi seorang surgeon. Pakar pembedahan. Kalau boleh. You memang minat medik jugalah. Ya, walaupun saya pernah nak jadi lawyer sebab saya minat debate. Tapi you minat surgeon pula. Sebab saya juga nak menyelamatkan nyawa orang lain. Pasal minat bio. Minat selamatkan mak you samalah. Harap emak saya akan baik lagi. Okay, tanya. Terima kasih. Okay, you dapat tidak? Dia kata mungkin kecewa, mungkin kakak dia kecewa. Ada seorang kita selesai 2 orang. Alhamdulillah saya mendapat 11 A+ dalam semua subjek yang saya ambil. Dah target dari dulu, dah awal tahun lagi. Saya sangat bersyukur kepada Allah sebab kurniakan saya kejayaan ni dan saya sangat gembira kerana dapat membanggakan ibu bapa, guru-guru dan juga kawan-kawan yang telah menyokong saya selama ni. Pesanan saya, jangan putus asa dan letak target tu biar tinggi. Lepas tu selalu minta bantuan kat cikgu atau kawan-kawan dan selalu minta sokongan daripada mereka dan selalu berdoa pada Allah. Target 11 A+, semua subjek. Rasa amat gembira semasa saya tahu saya mendapat keputusan ini. Mereka berasa amat bangga